Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Shaniza binti Ngatimain, pegawai syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, dan insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi dengan semua penonton, tuan dan puan di dalam siri webinar kefahaman undang-undang syariah live menerusi Facebook Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Alhamdulillah, peluang yang saya dapat hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor kerana memberi peluang kepada saya berkongsi dengan semua hadirin dan hadirat pada hari ini. Hadirin hadirat di talian lah ya, sebab kita secara talian sahaja. So saya katakan dan Alhamdulillah pada hari yang bahagia ini saya katakan lebih bahagia daripada biasa. Sebabnya apa? Sebab kita bagi yang dah lengkap 2 dos kan, yang berada di dalam negeri yang sama, khususnya di Selangor, KL dan di Putrajaya, boleh dah berziarah, boleh balik kampung. Tu yang saya katakan lebih bahagia daripada hari biasa tu. Okay. So Alhamdulillah dengan kita bersama dengan keluarga kita hari ini, sambil orang kata kita tambahkanlah dengan halwa telinga dengan perkongsian ilmu yang saya akan kongsikan pada hari ini. Okey, saya nak jelaskan bahawa program webinar ini adalah inisiatif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor untuk usaha memberikan maklumat dan kefahaman yang betul kepada masyarakat mengenai isu-isu perundangan dan kehakiman syariah khususnya di negeri Selangor. Dan untuk maklumat semua penonton, penerangan yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah berbentuk perundangan dan juga prosedur, dan dan ia adalah bentuk secara asas sahaja dan ia tidak menjurus kepada mana-mana kes yang sedang dibicarakan ataupun yang sedang berlangsung di Mahkamah Syariah ini. Jadi sebelum saya meneruskan dan melanjutkan perkongsian saya pohon kepada semua yang menyertai webinar kita pada hari ini, pada petang ini, saya pohon untuk klik button share supaya semua rakan taulan kita ataupun sahabat anda dan keluarga kita dapat kita kongsikan maklumat yang tepat dan betul yang berkaitan dengan prosedur dan undang-undang yang digunakan di negeri Selangor. Sekiranya tuan puan hadirin mempunyai sebarang soalan ataupun ada komen yang nak dikongsikan, bolehlah terus tuliskan atau type di ruangan komen. InsyaAllah kita boleh kongsikan ataupun saya boleh jawab persoalan yang ditujukan. Walau bagaimanapun soalan-soalan tu adalah soalan-soalan yang bersifatnya asas lah, berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini dan tidak berkaitan dengan kes yang sedang di dalam proceeding. Kalau ada kes, ada soalan berkenaan dengan kes yang dalam proceeding tu, bolehlah hubungi mahkamah yang berkenaan. Jangan tanya dekat ruang komen kat sini. Saya tak boleh nak jawab tu. Okey, insyaAllah pada siri webinar kita yang ke-33, dah banyak dah topik yang dikongsikan sebelum ini oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ni. Tajuk-tajuk yang dibincangkan sebelum ini, dan ini adalah siri yang ke-33 dan insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan semua sebagaimana yang mengetahui siri ini melalui poster yang dikongsikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ada berkaitan dengan suara kanak-kanak di Mahkamah Syariah. Seperti mana paparan di slide yang saya kongsikan ini, suara kanak-kanak di Mahkamah Syariah. Dan sebenarnya tajuk ini dia agak luas. Sebelum saya panjangkan atau lanjutkan, suka saya nak bagi tahu bahawa limitasi perbincangan kita, maksudnya skop perbincangan kita ni hanyalah kepada soal penentuan penjagaan anak di mahkamah. Penjagaan anak. Kalaulah dalam orang kata
dalam fikiran itu dah terbit soalan-soalan berkaitan contohnya macam keterangan ke macam mana kanak-kanak dia boleh jadi saksi ke di mahkamah, itu mungkin di sesi yang lain. Bagi sesi ini ataupun perkongsian pada hari ini, skop perbincangan kita adalah berkaitan dengan penentuan penjagaan anak sahaja, yang mana suara kanak-kanak dalam kes khadhanah lah, yang di mahkamah, yang didengar di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Okey, sebelum saya panjangkan lagi, saya nak bagi tahu kepada semua yang menyertai bahawa bincangan kita akan ada beberapa skop perbincangan. Pertama berkaitan dengan hukum syarak, kedua berkenaan dengan undang-undang, dan juga saya akan kongsikan juga sedikit perkongsian dengan kes-kes yang pernah diputuskan di mahkamah. Itu kes-kes yang dilaporkan lah, bukan kes yang dia bersifat sulit kalau tak dilaporkan tu. Jadi saya akan kongsikan sikit, dan kalau ada masa kita akan bincangkan berkenaan dengan isu-isu yang berlaku dalam proses macam mana bila berlaku pilihan anak di Mahkamah Syariah, di Mahkamah Tinggi ni lah. Okey, sekali lagi siapa yang baru menyertai bolehlah tekan button share dan kita boleh kongsikan kepada semua. Okey, pertama perbincangan kita lihat di dalam Islam sendiri, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, kita melihat bahawa anak-anak ini mempunyai hak dan dipelihara kepentingannya. Dalam surah At-Tawbah yang saya sharekan ini, ayat 15 yang menyatakan sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Ini dikatakan sebagai ujian. Dalam ayat seterusnya, next, dalam surah Al-Kahfi dinyatakan bahawa anak-anak, anak ini adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan kalau kita faham daripada maksud ayat ini bahawa anak-anak ni adalah sesuatu yang kita sayang lah, bila kata perhiasan ataupun benda yang sama macam harta material, dan anak ini adalah harta kita juga. Jadi bila kata anak ni adalah begitu status dan kedudukannya, sudah tentunya, barang tentunya ia mempunyai nilai yang tinggi pada pasangan yang berkahwin ni. Dan dalam begitu juga dalam ni adalah surah Al-Furqan ayat 74, sama juga bahawa ia adalah anugerah kepada pasangan. Macam saya sebutkan tadi, adalah harta dan kurniaan Allah yang perlu dijaga, dan apabila berlaku, kebiasaannya berlaku bila berlaku perceraian, anak ini adalah satu orang kata perkara atau subjek yang sangat menjadi pertikaian yang besar. Sebab masing-masing ibu dan ayah ni adalah ia menyayangi, mengasihi anak-anak ini. Okey, itu di dalam Quran sebut banyak. Selain daripada 3 ayat ni ada banyak lagi yang boleh kita baca, dan seterusnya kita juga melihat kepada akhlak ataupun dari aspek bagaimana Rasulullah menyantuni anak-anak ini, yang kalau kita tahu Rasulullah sangat sayang, sangat menghormati anak-anak. Dalam satu kisah yang saya kongsikan ini, di semasa Rasulullah SAW berada bersama dengan dalam satu majlis bersama dengan seorang kanak-kanak, iaitu Abdullah bin Ibn Abbas. Masa ni dia masih lagi kecil. Dia duduk dengan Rasulullah dan dia kedudukannya itu berada di sebelah kanan. Kebiasaan Rasulullah memang akan mulakan atau memberi bekas minuman atau apa-apa pun dimulakan dengan belah kanan kan. Jadi Ibn Abbas berada di sebelah kanan. Tetapi sahabat lebih tua ni di sebelah kiri dia. Jadi Rasulullah minta izin dengan kanak-kanak ini, boleh tak nak bagi dekat pakcik sebelah ni kan. Dah tua dah pakcik ni, sahabat lah masa tu, yang lebih tua. Okey, tapi Ibn Abbas waktu itu berpegang dengan haknya. Dia tak nak bagi, dia nak dulu masa, dan seterusnya Rasulullah pun serahkan bekas minuman itu kepada Ibn Abbas. Jadi kita lihat kat sini daripada kisah ini bagaimana Rasulullah menyantuni dan mendengar serta meraihkan pandangan ataupun kehendak kanak-kanak.
Seterusnya, okey, khusus dalam kes penentuan penjagaan. Sebab itu ada Siti Aisyah Razak di sini di ruangan Facebook mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Aisyah. Terima kasih menyertai webinar ini. Okey, saya teruskan. Khusus kepada dalam kes penentuan penjagaan anak, pertikaian berkenaan dengan penjagaan anak, bagaimana Rasulullah ini memberi penyelesaian kepada kita. Bila kita lihat kepada hadis ataupun yang dikongsikan di skrin sekarang ini, iaitu diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak membawa anakku bersamanya. Sedangkan anakku ini menolongku mengambil air daripada telaga Abi Inabah, iaitu sebuah telaga di Madinah Munawarah, dan anakku banyak memberi faedah kepadaku daripada pertolongannya itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu." Maka suami itu menjawab, "Siapa yang boleh menghalang hakku tentang anakku ini?" Dan seterusnya, baginda Nabi Muhammad SAW berkata pada anak itu agar membuat pilihan. Pilihan sama ada ingin tinggal dengan ibu atau mengikut bapanya dengan sabdanya, "Ini bapa kamu dan ini juga ibu kamu. Maka pilihlah siapa di antara keduanya yang engkau suka tinggal bersama." Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu, lalu perempuan itu pun membawa anaknya itu pulang bersamanya. Jadi dekat sini ini adalah asas atau sandaran kepada proses bagaimana anak ini boleh membuat pilihan dalam menentukan soal penjagaannya. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 2277. Okey, selepas daripada kita kongsikan tadi berkaitan dengan pandangan berkenaan dengan sunnah Rasulullah, kita lihat selepas daripada itu ada berbagai pandangan fuqaha di dalam perbincangan fiqh berkaitan dengan anak-anak ini, sama ada anak-anak ini boleh ataupun tidak, wajar atau tidak untuk membuat pilihan soal penentuan penjagaan mereka. Ada dua kelompok, ada dua kategori lah, ada dua keadaan. Pertama, ada yang bersetuju dan tidak bersetuju untuk anak membuat pilihan. Daripada yang saya ringkaskan di sini, kumpulan pertama daripada mazhab Hanafi dan Maliki, mereka tidak bersetuju. Sebabnya kalau anak ni membuat pilihan, anak ni dia tak tahu berkenaan dengan keuntungan, maksudnya kebaikan. Mungkin anak tu akan memilih untuk perkara yang seronok lah, yang mungkin yang berkaitan, yang boleh untuk bermain dengan mereka dan mungkin menyebabkan keburukan kepada mereka atas pilihan yang dibuat itu. Yang ini rujukannya dalam kitab Al-Kafi fi Al-Fiqh Al-Madinah Al-Maliki. Saya petik daripada kitab ini. Dan seterusnya pada kumpulan yang kedua, iaitu mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Kedua-dua mazhab ini berpendapat anak ini boleh memilih kerana pada usia tersebut mereka boleh membuat pilihan di atas sebab usia mereka yang memayis, mereka telah sempurna akal dan boleh membuat pilihan yang betul. Ini saya petik daripada kitab Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Jadi kita kita adalah mazhab yang beramal di Malaysia ini berdasarkan mazhab Syafi'i. So di peringkat nanti kita akan lihat adakah ada peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan hal ini. Seterusnya next slide. Bila disebut tadi dalam hadis tadi, kanak-kanak tu usia berapa tahun? Kita nak tengok berapa tahun usia anak ni yang katakan boleh membuat pilihan dan ia dibincangkan dalam perbincangan fuqaha bila dikatakan memayis itu. Maksud memayis ini adalah ketika kanak-kanak itu dapat menilai, menentukan baik buruk suatu perkara dan juga dapat menjaga dan mengurus diri sendiri, seperti boleh
makan sendiri, membersihkan diri sendiri tanpa bantuan hadinah ataupun penjaganya lah. Ya, dan kebanyakannya orang sebut dah cukup umur ataupun dah sempurna akal. Itu memayis. Dan next. Okey. Dalam dalam penulisan-penulisan yang dinukilkan oleh fuqaha yang saya baca, yang saya dapatkan daripada kitab tulisan Al-Syarbini. Al-Syarbini ni adalah kitab dan kitab Iqna yang menyatakan telah menyebut bahawa Ibn Rif'ah berkata bahawa seorang anak yang telah mencapai usia kecerdikan biasanya mengetahui pilihannya dan sekaligus mengetahui sebab dia memilih. Maka jika seorang anak itu memilih sesuatu kemudian dia tak tahu, tak mengetahui alasan mengenai pilihannya, maka anak tersebut belum dianggap sebagai memayis. Dan lagi ada satu penulisan yang saya rujuk, next slide, iaitu tulisan Taqiyuddin Abu Bakar, iaitu yang dalam kitab Kifayatul Akhyar, menyatakan bahawa seorang anak dianggap memayis apabila dia boleh memberi alasan kenapa dia membuat suatu pilihan. Jadi sebagai di sini juga dinyatakan hanya berlaku sebelum, ni adalah usia lah di pandangannya, pada usia bagaimana anak tu boleh dikatakan mencapai usia memayis. Kebiasaan dalam perbincangan mazhab, usia anak umur 7 hingga 8 tahun dianggap sebagai memayis. Dan kalaulah dalam karangan Taqiyuddin Abu Bakar ini, kalaulah anak tu masih lagi belum boleh menyatakan sebab ataupun alasan pilihan yang dikemukakan tu, hendaklah ditangguhkan sehingga anak tu boleh memberikan alasan pilihannya. Okey, kita dah cerita berkenaan dengan dalam di sudut perbincangan fuqaha dan di sudut hukum syarak. Sebelum itu ada soalan, saya nak tengok dulu soalan. Puan Nur Hashimah Ismail, Puan Sharifah Safina Zahir Fadak. Okey, mengucapkan salam. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada soalan daripada Puan Azlina Cik Hassan. Saya bacakan. Pilihan diberikan kepada kanak-kanak yang telah memayis, tapi dalam keadaan masa kini, ada kanak-kanak yang telah mencapai usia memayis tapi punya masalah seperti autism, ADHD masih dikategorikan sebagai kanak-kanak yang boleh membuat pilihan. Okey. Bagi menjawab soalan Puan Azlina ini, maksudnya kat sini bila kata autism, kita kembali kepada maksud ataupun pengertian memayis tadi itulah. Memayis, bila mana yang dikatakan boleh membuat pilihan tu, bila anak ini memayis dalam keadaan dia sempurna akalnya. Ada autism yang berbagai autism, ada yang autism mild autism, ada yang autism yang memang tak boleh mengendalikan diri sendiri dan sebagainya dan tidak sempurna akal. Dan keadaan tersebut, memayis ni maksudnya kita faham sendiri dia boleh menentukan baik buruk. Jadi kalau dia ni walaupun usianya dah melebihi usia 7 bagi lelaki, tapi dia kategori yang disebutkan tadi, dia maksudnya belum sempurna akal dan dia tidak bolehlah untuk membuat pilihan di mahkamah. Dan dalam menyebut menyentuh soal siapa nak tentukan kanak-kanak ni memayis tak memayis, perkara ni dalam kitab yang sama, dalam kitab Kifayatul Akhyar ada menyatakan hanya hakim sahaja yang boleh menentukan sama ada kanak-kanak itu memayis ataupun belum memayis. Okey, saya harap saya dapat menjawab persoalan yang ditujukan tadi. Dan Puan Orchid Hakim, ni orang hijau ni, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya teruskan kepada kita ada soalan teruskan pada perbincangan berkaitan dengan peruntukan undang-undang. Peruntukan undang-undang di negeri Selangor, sebab kita skop perbincangan kita di negeri Selangor lah. Di dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 menyatakan secara jelas di situ Seksyen 80
2/1 menyebut bahawa penjagaan kanak-kanak yang belum mencapai usia kecerdikan memayis. Yang ini kita boleh tengok, kita boleh kategorikan pada usia newborn, kecil, bayi sehingga kepada anak ni mungkin dalam umur 6, sekolah tadika sebagainya. Belum memayis, diberikan keutamaan kepada ibu selagi mana ibu tu tidak hilang kelayakan di bawah Seksyen 84 enactment yang sama inilah. Saya tak kongsikan Seksyen 84 ini. Dia adalah berkaitan dengan bagaimana ibu tu boleh hilang kelayakan. Secara asasnya anak ini bagi yang belum memayis bagi ibu, kepada ibu. Dan next slide. Bila mana tamatnya proses pilihan, bermulanya pilihan ni, maksudnya tamatnya proses hadinah. Ya. Okey, dalam Seksyen 85/2 dinyatakan di situ setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa dan jika kanak-kanak itu telah mencapai usia kecerdikan iaitu memayis, maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya. Yang melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Ini jelas ya. Bila dah memayis tadi, belum memayis keutamaan kepada ibu. Kemudian bila dah memayis, turun kepada bapa. Dan kalau kanak-kanak itu mencapai usia kecerdikan, disebutkan tadi memayis, maka dia boleh buat pilihan untuk tinggal, untuk bersama dengan ibu atau bapa, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Next slide. Okay. Next slide. Okay. Ini adalah seksyen yang sama tadi, seksyen berkaitan di sini menyatakan berkaitan dengan usia. Bila dikatakan sebagai tamat tempoh penjagaan atau hadinah, sebagai tambahan ya, kalau di dalam hadinah maksudnya penjagaan atau dalam keadaan anak tu masih lagi memerlukan pengasuhan ya. Pengasuhan seperti nak perlu kena bagi makan, perlu cuci berak dia kan kalau dah rasanya masih lagi bayi. Tapi bila dikatakan sebagai telah menjangkau memayis, usia memayis, kanak-kanak itu dia beralih kepada fasa kafalah atau pemeliharaan. Itu akan dibincangkan lanjut pada sesi yang lain lah, sebab dia hadanah lain, ada sesi kedua kafalah iaitu pemeliharaan, pertama pengasuhan dan seterusnya fasa kedua iaitu kafalah pemeliharaan. Itu sebab dalam undang-undang ini disebut kepada bapa pada usia umur kanak-kanak tu mencapai usia 7 tahun bagi lelaki dan usia kanak-kanak perempuan 9 tahun. Di sini dinyatakan tapi mahkamah boleh atas permohonan hadinah, permohonan orang yang menjaga, membenarkan untuk menjaga kanak-kanak ni sehingga kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dan juga kanak-kanak itu perempuan sehingga usia 11 tahun. Ya. Dan seterusnya. Okey. Bila tadi saya ada jelaskan ni seksyen 85 ini, ya, kita tengok di hujung tu. Ya, dekat situ kita tengok seolah-olahnya anak boleh buat pilihan. Ya, boleh pilih ibu atau bapa. Tetapi melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Apa maksud ini? Ya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Ya, dalam keadaan ini, ya, mahkamah tidaklah terikat semata-mata kepada pilihan yang dibuat oleh anak-anak ini. Ya, jadi mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintahkan selainnya. Yang keadaan ini yang berlaku kalaulah ibu itu walaupun anak memilih ibu, tapi mungkin ibu ni seorang penagih contohnya, ataupun seorang yang kita kategorikan sebagai hilang kelayakan di bawah Seksyen 84. Jadi mahkamah boleh untuk memutuskan tidak mempertimbangkan pilihan yang dilakukan oleh anak itu. Ya. Saya ada perasan ada soalan daripada Puan Marina Abdul Rahman. Saya bacakan.
Puan, secara umumnya adakah hak hazina untuk menjaga tamat secara automatik? Perlukah seorang ayah mohon untuk mengubah perintah hazanah sekiranya anak telah mencapai usia memayis? Kalau jawapannya, kalaulah dalam semasa anak itu kecil, maksudnya belum lagi usia memayis dah ni, dah bila berlaku perubahan matan, anak itu telah mencapai usia memayis. Dalam keadaan tersebut, sekiranya ada perintah mahkamah yang telah memutuskan soal penjagaan hazanah itu, tidaklah bersifat automatik puan, tidak bersifat automatik. Dia perlulah, kalau dah ada perintah, perlu kepada hadir ke mahkamah untuk memfailkan permohonan mengubah perintah penjagaan. Bila mana mungkin bapa ini nak menggunakan peruntukan ini untuk anak tu menentukan pilihannya, sebab anak tu dah berusia ataupun mencapai usia memayis. Itu soalan saya. Harap dapat menjawab soalan Puan Marina. Okey, bila yang dikatakan mahkamah boleh membuat perintah selainnya tadi tu, bila anak itu mungkin melihat kepada keadaan pilihan anak itu tidak sesuai untuk kebajikan. Jelas dalam seksyen 87 ini, kuasa mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan. Dah dinyatakan kat sini. Bagi ataupun kurungan 2, 87 kurungan 2, untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu, dan tertakluk kepada pertimbangan itu, mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada pertama, kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu dan kemahuan kanak-kanak itu jika telah meningkat umur dalam dapat menyatakan suatu pendapatnya sendiri. Jadi kat sini apa-apa pun ia kembali kepada hakim itu sendiri dalam membuat pertimbangannya. Hakim itu boleh membuat pertimbangannya sebagai asasnya kepada pertimbangan utamanya adalah kebajikan kanak-kanak itu. Seterusnya, next slide. Dan di mahkamah syariah ni, dia biasa berlaku bila anak-anak datang ke mahkamah, bila hakim bertanya kepada anak-anak ini, hakim tidak yakin dengan pilihan yang dilakukan. Ini berlaku dalam keadaan bagaimana? Mungkin anak-anak ini telah di brainwash ataupun telah dipengaruhi. Kalau saya boleh kongsikan, ada kajian di barat yang dipelopori oleh Richard Garner. Yang ini mungkin di Malaysia tidak famous tak popular isu ni, tetapi ada diistilahkan sebagai parental alienation syndrome. Parental alienation syndrome tu maksudnya bila anak-anak ini membuat pilihan ataupun pendapatnya dalam keadaan dia telah di brainwash. Antara simptom-simptomnya yang boleh kita tengok, yang boleh hakim boleh nampak adalah bila anak ni terlalu cenderung kepada satu pihak ataupun terlalu membenci kepada satu pihak lain. Yang itu boleh menyebabkan hakim tidak beranggapan bahawa pilihan itu tidak meyakinkan. Keadaan tersebut dalam peruntukan undang-undang Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, dia juga memperuntukkan dalam seksyen 104, mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, itu tajuk dia. Dalam keadaan tadi yang bila kata mahkamah melihat anak ini memberi pilihan yang tidak natural bagi pandangan mahkamah. Jadi apabila mempertimbangkan, saya bacakan, apabila mempertimbangkan apa-apa soal berhubung dengan penjagaan atau nafkah seorang kanak-kanak, mahkamah hendaklah bila-bila juga praktik menerima nasihat seseorang sama ada pegawai awam atau tidak yang terlatih atau berpengalaman dalam kebajikan kanak-kanak, tetapi mahkamah tidaklah terikat untuk menuruti nasihat itu. Yang ini kebiasaannya yang saya dapatkan perkongsian daripada hakim mahkamah tinggi lah, dalam kes-kes yang melibatkan kanak-kanak yang dalam keadaan yang saya katakan tadi, mungkin dipengaruhi, mungkin kena brainwash, ada isu yang tidak settle dari sudut emosinya tu. Jadi hakim boleh memanjangkan ataupun
membawa kes ini kepada membawa ataupun merujuk anak ini kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang ini memang ada dilakukan oleh Hakim di Mahkamah Tinggi kita ini, yang mana dalam kes yang begitu satu assessment ataupun satu sesi dilakukan bersama dengan pihak dilakukan bersama dengan Jabatan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, supaya nanti pegawai kebajikan ataupun pegawai pelindung itu akan membuat penilaian dan kemudian melaporkan kepada mahkamah. Jadi mahkamah akan melihat laporan melihat laporan tersebut untuk membantu mahkamah ataupun hakim membuat keputusan, ya, atau sama ada nak menerima ataupun tidak menerima, ya, pandangan atau pilihan kanak-kanak itu. Tapi apa status laporan ni? Statusnya ia tidak mengikat hakim. Ya, hakim boleh menerima ataupun mengambil laporan itu sebagai asas dan sandaran sahaja. Okey, saya nak kongsikan juga sebelum kita lanjut kepada UNCRC yang ada paparkan ni. Di Mahkamah Syariah ni, dia ada dua keadaan yang berlaku. Yang ni saya dapatkan daripada Hakim Mahkamah Tinggi, daripada hasil temu bual daripada hakim-hakim yang mengendalikan kes penjagaan anak ini. Kebiasaannya dalam keadaan kedua-dua pihak ni, plaintiff dan defendant, dua-dua pihak setuju, ya, nak memanggil anak dan mendengar pilihan anak semata-mata. Ada berlaku begitu bila kedua-dua pihak ni sama-sama setuju untuk anak sahaja. Panggillah anak, kan? Tak naklah bicara, tapi semata-mata dengarlah anak tu. Kalau anak tu kata dengan ibu lah, kalau dengan bapa lah. Jadi kalau ada wujud persetujuan antara kedua-dua pihak begitu, makanya mahkamah akan terus memanggil anak dan mengambil pendapat dan penjelasan anak itu sebagai pertimbangan mahkamah dalam membuat keputusan. Okey, dalam keadaan yang kedua, bagaimana keadaan yang kedua? Keadaan kedua bila mana kedua-dua pihak tak setuju. Kena bicara. Ya, kes ini naklah dibicarakan dan kemudiannya selepas dibicarakan kedua-dua daripada peringkat plaintiff dan ambil keterangan, dia ambil keterangan peringkat defendant, selepas itu barulah anak ini dipanggil, ya, sebagai menyokong, ya, sebagai sandaran ataupun pertimbangan antara pertimbangan mahkamah dalam memutuskan kes penjagaan anak ini. Okey, saya baca komen. Okey, ada Puan Umi Ana. Terbaik Puan. Terima kasih Puan Ana. Saya perasan ni Puan Umi Ana ni adalah pengikut tegar webinar kita ni lah, ya. Okay, terima kasih Puan Ana kerana menyertai perbincangan kita pada petang ini. Dan seterusnya saya nak membawa kita semua kepada UNCRC 1989. Apa benda ni Puan Shaniza? Tak pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. UNCRC ataupun Convention Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak, ataupun dalam bahasa Inggerisnya United Nations Convention on the Right of the Child. Ya, kita singkatkan dalam perbincangan kita sebutkan sebagai UNCRC 1989. Ya. Jadi selain daripada undang-undang yang kita gunakan di Malaysia ni, kita juga Malaysia terikat dengan satu convention. Ya. Convention ini ditandatangani, diterima dan diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1989. Maksudnya bila kita menandatangani, bila Malaysia menandatangani convention ini, maka kita terikat untuk memenuhi isi kandungan ataupun hasrat yang dinyatakan, ya, yang di dalam UNCRC ini. Okey. UNCRC hak kanak-kanak, Convention Hak Kanak-Kanak ini, dalamnya ada menyentuh berkaitan dengan pilihan kanak-kanak ini. Mari kita tengok apa yang ada dalam UNCRC. Next slide.
Okey. Okey, yang ini yang saya jelaskan tadi. Boleh next slide. Okey. Dalam UNCRC, hak asasi kanak-kanak ni yang Malaysia juga terikat untuk melaksanakan perkara-perkara yang ada dalam UNCRC ini. Ada perkara ke-12, perkara 12 atau artikel 12 bahawa semua pihak hendaklah menjaga dan menghormati hak asasi kanak-kanak dengan mengambil kira pandangan dan kehendak kanak-kanak termasuk di dalam perkara penentuan penjagaan bagi kanak-kanak tersebut. Macam sama. Jadi kita nampak kita adalah selari ataupun seiring dengan UNCRC ataupun hasrat UNCRC ini. Okey, seterusnya next slide. Okey, saya bacakan secara satu persatu lah perkara 12. Perkara 1, negara-negara pihak. Apa yang dimaksudkan sebagai negara-negara pihak? Ya, Malaysia antaranya. Dan negara-negara lain yang menandatangani UNCRC ini, negara-negara pihak hendaklah meyakinkan kanak-kanak yang boleh membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyatakan pendapat itu dengan bebas dalam semua perkara yang menyentuh kanak-kanak. Pandangan kanak-kanak itu diberi pertimbangan yang sewajarnya mengikut umur dan kematangan kanak-kanak ini. Sama dengan undang-undang kita dan juga undang-undang dalam sudut hukum syarak. Jadi dalam perkara ini, bila anak-anak itu mencapai boleh membentuk pandangannya, maksudnya boleh memberikan pandangan pada usia, mengikut usia dan kematangannya. Itu anak mumayyiz lah, macam kita bincang tadi. Okey, next slide. Okey, bagi maksud ini, kanak-kanak hendaklah secara khusus diberikan peluang untuk didengar dalam apa-apa prosiding kehakiman dan pentadbiran yang menyentuh kanak-kanak itu, sama ada secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang sesuai mengikut cara yang selaras dengan kaedah-kaedah tata cara undang-undang negara tersebut. Maksudnya undang-undang negara Malaysia lah, undang-undang kita. Dekat sini maksudnya secara proceedingnya tu kita kena dalam proceeding kehakiman perlu memanggil anak-anak ini seperti yang dijelaskan tadi. Sebelum saya lanjutkan, saya nak baca ruangan komen Puan Sa'adiadin ni Peguam Syari tersohor ni Puan Sa'adiadin. Waalaikumsalam Puan, dan soalannya, mohon Puan kongsi apakah hakim mengambil sepenuhnya pilihan kanak-kanak sahaja bagi menentukan hadanah penjagaan. Macam mana yang saya telah jelaskan pada awal perkongsian tadi, hakim adalah tidak terikat. Tidak terikat sebab selain daripada melihat kepada pandangan kanak-kanak ini semata-mata, hakim perlu melihat kepada pertimbangan utama berkaitan dengan kebajikan anak-anak itu. Mungkin macam saya berikan contoh tadi, anak itu pilih untuk bersama dengan ibunya, tapi ibu tu ada masalah ketagihan dadah ke ataupun ada perkara yang boleh menghilangkan kelayakannya. Jadi dalam keadaan tersebut hakim tidak mengambil kira pilihan yang dibuat oleh kanak-kanak itu. Jadi adakah mengambil sepenuhnya pilihan? Tidak semestinya. Dan hakim tidak terikat sepenuhnya terhadap pilihan yang dibuat oleh kanak-kanak itu. Okey, saya harap Puan dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh Puan Saadah tadi. Sama juga kebetulannya kita nak sentuh berkaitan dengan perkara ketiga UNCRC. Sama seperti mana yang kita diperuntukkan di dalam undang-undang kita, di dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, menyatakan, bahkan saya bacakan slide ini, menekankan sebarang keputusan termasuklah yang diputuskan oleh mahkamah yang melibatkan kanak-kanak hendaklah menjadikan kebajikan mereka sebagai keutamaan. Sama
sama dalam undang-undang kita. Jadi secara kesimpulannya boleh kita nyatakan, kita boleh katakan bahawa undang-undang di Selangor ini, di Mahkamah Syariah adalah selari dan seiring dengan kehendak UNCRC ataupun Konvensyen Hak Asasi Kanak-Kanak ini. Okey, seterusnya. Ini adalah secara terperinci lah perkara 3 tadi tu. Bila mana kanak-kanak ni dalam perkara kanak-kanak, hasrat UNCRC ni supaya semua tindakan berkaitan dengan kanak-kanak tu hendaklah diberi jaminan lah, maksudnya daripada institusi kebajikan masyarakat, awam swasta, mahkamah, pihak berkuasa pentadbiran atau badan perundangan untuk menjaga kepentingan terbaik kanak-kanak ini sebagai pertimbangan utama. Yang itu kita samalah seiring. Sama dan dengan undang-undang yang kita ada. Puan Wani, terbaik Puan Shaniza, terima kasih Puan Wani. Puan Wani sebenarnya dia menemankan saya dalam sesi webinar ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Wani. Okey, ini lanjutan daripada perkara 3 tadi. Negara pihak bermengaku janji untuk memastikan, ini sama juga dah, sebagai penegasan lagi soal untuk menjaga kepentingan anak-anak ni, beri perlindungan, jagaan diperlukan bagi kesejahteraan kanak-kanak ini. Macam mana kita tengok UNCRC ni sangat menjaga dan menyayangi, orang kata menjaga kepentingan kanak-kanak kecil ini. Dan dalam ini kalau kita boleh lihat dengan bagaimana kita nak memastikan perlindungan yang terbaik pada anak tu, kena mengambil kira juga hak dan kewajipan penjaga di sisi undang-undang ni lain, bertanggungjawab di sisi undang-undang baginya, dan dalam hal ini nak mengambil kira segala langkah, sedaya upaya, apa-apa usaha di sudut perundangan dan pentadbiran yang sewajarnya. Begitu menekankan soal keperluan penjagaan kanak-kanak ini. Okay, next slide seterusnya, macam mana juga yang saya jelaskan tadi, perkara 3 je menjelaskan berkaitan dengan hendaklah dipastikan bahawa institusi perkhidmatan dan kemudahan yang bertanggungjawab dan soal hak jagaan atau perlindungan kanak-kanak memenuhi atau mematuhi standard yang diadakan oleh pihak berkuasa yang berbahawa terutama dalam keselamatan, kesihatan, bilangan dan kesesuaian kegiatan mereka serta pengawasan yang berwibawa. Ini penegasan lagi. Penegasan demi penegasan, nak pastikan supaya anak-anak ni mendapat yang terbaik bagi diri mereka. Next slide. Okay. Tadi kita dah selesai untuk kongsikan berkaitan dengan hukum syarak, pandangan fuqaha, soal undang-undang yang dilaksanakan dan selari atau tidak dengan treaty antarabangsa iaitu UNCRC. So dapat kita simpulkan bahawa undang-undang yang dipakai di negeri di Selangor ini, di Mahkamah Syariah, adalah senari dengan UNCRC 1989. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan kes-kes ni. Kes ni telah diputuskan dan dilaporkan. Kes ni kita tak boleh nak simply nak nak berkongsi. Kes-kes ni adalah sulit mahkamah, tapi bila kita dah sampai ke peringkat dilaporkan di jalan jurnal hukum, kita boleh kongsikan untuk maklumat ataupun pengongsian semua. Okey. Saya nak rujuk kepada kes yang dilaporkan dalam jurnal hukum, dalam kes Faridah Hani melawan Abdul Latif, jurnal hukum jilid 22, bahagian 1 tahun 2006, dan Mahzan lawan Azian, jurnal hukum juga jilid 31 bahagian 2 tahun 2020. Dalam kedua-dua kes ini, mahkamah ataupun hakim telah mempertimbangkan seksyen atau peruntukan seksyen 85 enactment Undang-Undang Keluarga Islam di Selangor ini, bagaimana anak-anak yang telah memayis itu membuat pilihan. Jadi dalam kedua-dua kes ini, anak-anak yang telah memayis telah diberikan hak untuk menyatakan pendirian mereka.
Dan seterusnya di dalam kes yang seterusnya, dalam slide seterusnya, dalam kes Halistina Muhammad Nur lawan Syafin Salih ini pun telah dilaporkan di dalam jurnal hukum jilid 40 bahagian 2 2015. Dalam kes ini, Mahkamah Rayuan Negeri Kelantan telah mendengar rayuan daripada perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan penjagaan yang diputuskan. Perayu telah mendapat hak penjagaan sementara 2 orang anak, namun responden telah tidak melaksanakan. Responden ni maksudnya satu pihak lagi lah telah tidak melaksanakan dengan membawa lari anak yang berusia waktu tu 7 tahun. Dan perayu menjaga anak kedua berusia 6 tahun. Maksudnya waktu kes ni diputuskan, anak itu masih lagi kecil, belum memiliki usia yang cukup untuk membuat pilihan mengikut undang-undang. Dia berusia 7 tahun dan 6 tahun. Tetapi seterusnya, dalam kes ini anak telah dipanggil untuk membuat pilihan di peringkat rayuan, hakim rayuan. Kita boleh nampak kes ni daripada anak tu kecil ada 6 ke 7 tahun sampai anak tu dah besar, umur 10 ke 11 tahun. Jadi di peringkat ini bila hakim rayuan membuat mendengar kes ini, jadinya hakim memberi peluang kepada anak-anak ni waktu tu yang telah berusia 11 dengan 10. Jadi dah cukup umur, jadi anak tu pun boleh buat pilihan dia. Jadi kes ni diselesaikan di peringkat rayuan, dengan anak-anak membuat pilihan di dalam prosiding kes rayuan tersebut. Okay. So saya kira selesai perkongsian saya. So saya nak terus fokus kepada mungkin ada soalan-soalan yang nak ditanyakan dengan dalam ruangan komen. Okay, Puan Hawa Ismail ada di situ mengikuti webinar ini. Puan Siti Rahmah, terima kasih. Penjelasan jelas. Okay, Alhamdulillah jelas. Puan Fatimah Bakar dan Puan Huzah, menguasai ilmu yang baik. Alhamdulillah. Kita sambil-sambil kita mungkin ini adalah peluang yang memang kita boleh bukannya mudah nak dapat perkongsian ilmu proceeding di Mahkamah Syariah macam mana kan. Jadi perkongsian ini nanti puan-puan yang hadir untuk webinar hari ini, tuan-puan yang tak komen pun tak apa, maksud siapa yang ada bersama dengan saya pada petang ini bolehlah mengikuti siri-siri webinar seterusnya selepas ini, anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ini. Ada soalan lain? Okey, Puan Saadiah Din ada soalan yang kedua. Saya jawab. Adakah mahkamah akan wujudkan mahkamah khas untuk kes hadanah sahaja? Yang untuk menjawab soalan ini, saya ada membaca ada cadangan di peringkat JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang mana sekarang ni yang saya terbaca itu pada tahun 2018 ada cadangan untuk melaksanakan di peringkat mahkamah di wilayah Persekutuan. Itu yang saya, tapi tak ada maklumat lain berkaitan dengan kewujudan mahkamah khas ni. Tapi ada cadangan untuk melaksanakan mahkamah khas ini berkaitan dengan hadanah dan juga nafkah anak yang saya tahu. Jadi Puan Saadiah mungkin boleh dapatkan lebih lanjut daripada mahkamah syariah di wilayah Persekutuan. Okey, Puan Fazia Tahir, Alhamdulillah perkongsian baik. Okey, Suryati adik saya ni, dia adalah supporter yang paling kuat untuk saya boleh berkongsikan pada hari ini siri webinar ni. Okey, terbaik perkongsian Faizah. Alhamdulillah supaya apa yang saya kongsikan pada hari ini mendapat memberi manfaat kepada semua, dan sebagai sebelum kita, saya rasa kira boleh menamatkan perbincangan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Dan sebelum saya tamatkan
Saya nak terima kasih sama-sama Puan Saadia. Okey, sebelum kita tamatkan perkongsian, saya nak ingatkan sekali lagi apa nama dia, tuan-puan, hadirin semua boleh rujuk kepada mahkamah sebarang soalan, dan kalau nak mendapatkan sebarang info berkaitan dengan mahkamah syariah ataupun kes-kes yang berkaitan dengan mahkamah syariah, boleh dapatkan maklumat yang betul dengan melayari website Jabatan Kehakiman Syariah Selangor di www.jakis.gov.my. Ya, dekat dalam website ini ada berbagai maklumat dan info, dan antaranya ada directory, ada nombor telefon, ada apa nama dia, ada lokasi mahkamah yang mana ada lokasi mahkamah. Kalau ada persoalan boleh terus berhubung dengan mahkamah yang berkaitan, dan apa nama dia, bagi mendapatkan maklumat yang betul, yang sahih lah. Okey, dan seterusnya boleh juga semua yang ada pada hari ini boleh terus adalah dijemput untuk mengikuti JAKIS melalui medium yang kita ada. Ada di Facebook, ada Instagram, di Twitter dan juga Telegram JAKIS, ya, bagi mendapatkan info semasa dan terkini. Dan apa nama dia, saya ulangi lagi berkaitan dengan siri webinar ini. Webinar ini akan berjalan pada yang secara akan datang, berterusan sehingga kepada siri-siri seterusnya pada setiap hari Sabtu, ya, minggu kedua dan keempat, kecuali hari cuti umum lah, ya. Dan untuk kita nanti puan-puan boleh mendapatkan perkongsian ilmu yang lebih, ya, yang akan datang. Puan Huza yang ada nyatakan kat situ, semoga di masa akan datang ada lagi ilmu sebegini. Ada, insya-Allah Puan Huza. So kita akan adakan perkongsian-perkongsian seterusnya di siri-siri webinar yang lain. Jadi Puan Huza kena stay tune, kena mengikuti terus, ya, apa nama dia, siri-siri webinar yang kita akan kongsikan. So sebelum kita habis ni ada satu soalan muncul dekat ruangan komen, jadi saya kira saya boleh jawab, ya. Saya bacakan daripada puan ke Encik Nahrul Anwar, ya Qayyum, Encik Nahrul Anwar. Puan, apakah hak penjagaan hartanah hari ini hanya untuk kes penjagaan antara hak penjaga hidup? Ia tidak terguna pakai hak penjagaan hartanah yang dinamakan pada dokumen wasiat ayah bunda anak-anak tersebut. Sekejap, saya kena ni. Apakah penjagaan anak untuk perbincangan yang hidup? Penjagaan anak hidup. Betul. Penjagaan di mahkamah syariah ni kita memutuskan soal penjagaan bagi anak-anak pada ibu bapa yang hidup lah. Dan dalam isu ini, adakah tidak terpakai, tidak terguna pakai penjagaan yang dinamakan dalam dokumen wasiat ayah bunda anak tersebut bila dah meninggal, maksudnya saya faham ayah bunda telah meninggal dunia, macam tu. So perbincangan ini, ya, saya boleh katakan ia ada berkaitan dengannya, tapi di mahkamah syariah ni saya boleh kongsikan ada juga yang memfailkan kes berkaitan dengan penjagaan bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia oleh pihak yang ketiga lah, pihak lain. Ya, dalam keadaan kita dilanda pandemik di Malaysia pada waktu ini, ada anak-anak ramai, ya, banyak, ya, di mahkamah ni anak-anak yang kehilangan ibu bapa, dan terbaru ada saya dapati ada kes-kes yang difailkan oleh pihak NINI ataupun pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, bagi menentukan soal penjagaan bagi anak-anak yang apa nama dia, bagi anak-anak yang kehilangan ibu bapa, ya, kedua-dua ibu bapa semasa akibat pandemik ini. Ada wasiat nak tentukan orang tertentu. Okey. Untuk soalan tadi, Puan Cik Nahrul Anwar, ya, betul. Cik Nahrul ada menjawab di situ, betul. Jika perkhidmatan ayah bonda serentak
arwah ayah bonda telah menamakan penjaga pada dokumen wasiat. Oh, okey. Maksudnya dah ada ibu ayah ni dah wasiat siap-siap siapa nak jaga anak tu. Jadi maksudnya di situ wasiat soal penjagaan lah ya. Kalau begitu tak perlulah nak dipertikaikan soal penjagaan. Kalaulah dia adalah satu wasiat dalam penentuan penjaga ya, penentuan penjaga anak tersebut sekiranya berlaku kematian, dokumen itu kalau tak ada pertikaian antara orang lain lah kalau wasiat kita penuhilah wasiat itu ya, boleh ditentukan maksudnya tak perlulah dibawa ke peringkat mahkamah. So mahkamah dia akan memutuskan perkara yang dipertikaikan. Kalau berlaku dokumen wasiat begitu, so kita gunakan kita terimalah orang kata laksanakan wasiat ataupun hasrat ayah bonda tadi tu. Tapi kalau ada pertikaian ya, ataupun ada pertikaian ataupun tidak dipersetujui di mana-mana peringkat atau pihak ketiga yang lain, maka perkara itu bolehlah dipanjangkan ke mahkamah syariah. Okey, saya kira kalau ada soalan lain ya, macam saya sebutkan tadi, bolehlah tuan-puan penonton webinar yang mengikuti webinar pada hari ini untuk bertanya ataupun menaip di ruangan komen sekiranya ada soalan yang hendak ditanyakan ya. So saya minta maaf atas kesilapan teknikal sebelah tadi. Kita sebenarnya nak menamatkan sesi webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang hadir dalam siri webinar kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan saya mohon sekali lagi kepada semua yang hadir pada sesi pada hari ini untuk kongsikan ataupun share perkongsian kita pada hari ini, mungkin supaya sekiranya ada manfaat boleh digunakan ya, dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.